Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مسلمين مسلمات. Mudah-mudahan kita di malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan kepada kita dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua daripada segala bala bencana. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa kurniakan kepada kita petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah mudahkan kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad dan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita semua menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, larangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada malam ini perkongsian ilmu kita berkaitan dengan adab dalam Islam. Kita masih lagi pada adab yang pertama, iaitu adab di masjid. Tuan-tuan sidang jemaah dirahmati Allah, malam ini kita tengok tajuk yang ke-13 dalam adab di masjid, iaitu bersuara kuat di dalam masjid. Contohnya kuliah, kuat suara dia. Jadi tuan-tuan, macam mana hukumnya tuan-tuan? Tengok tuan-tuan. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa dirinya pernah menagih hutang. Menagih hutang maknanya dia minta orang bayar hutang dia. Nah, kepada Ibnu Abi Hadrat di dalam masjid. Dia minta hutang ke mana? Dalam masjid. Kemudian terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Hingga terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam rumah. Jadi rumah Nabi kan sebelah daripada masjid. Dia duduk tengah dua ni. Nabi dengar. Baginda sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka sehingga tabir bilik baginda terbuka dan baginda berseru, "Wahai Ka'ab." "Baik ya Rasulullah," jawab Ka'ab. Bila Nabi panggil Ka'ab, maka dia sahut panggilan Nabi, "Baik ya Rasulullah." Nabi kata, "Potonglah hutangmu ini." Mana dia Nabi suruh muduk minta hutang dalam masjid ni sampai tahap berlaku pertengkaran. Nabi kata, "Ka'ab, potong hutang." Kata baginda sambil memberikan isyarat kepada Ka'ab yang berarti separuh, setengah.
setengah daripada hutang kamu tu potong. Nah, Ka'ab pun menjawab, sudah aku lakukan wahai Rasulullah. Baginda lantas bersabda, bangunlah lalu bayarlah hutangmu kepadanya. Nabi suruh kepada Ibnu Abi Hadrat. Bila Ka'ab dah potong hutang dia, maka minta kepada Ibnu Abi Hadrat ni bayar. Nah, okay, tuan-tuan, itu salah satu hadis Nabi SAW yang berlaku kepada sahabat. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan. Sementara Sa'id bin Yazid berkata, aku pernah berdiri di dalam masjid, kemudian ada seseorang yang melemparku dengan kerikil, baling aku dengan batu. Batu kerikil ni batu kecil lah, tuan-tuan, bukan baling dengan batu besar. Lalu kulihat dan ternyata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, pergilah dan bawalah dua orang ini kepadaku. Kemudian aku pun menemuinya dengan membawa dua orang tersebut. Maka Umar bertanya, siapakah kamu berdua, atau dari mana kamu berdua? Tanya Umar. Mereka menjawab, orang Taif. Umar pun berkata, seandainya kamu berdua orang negeri ini, nescaya aku akan menyiksa kamu, aku akan denda kamu. Kamu berdua bersuara kuat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang kedua, tuan-tuan, hadis di dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok kepada kedua-dua hadis tersebut, tuan-tuan, kita nampak macam apa nama, kalau hadis yang pertama tu Nabi agak consider sikit, tetapi Nabi suruh potong juga hutang dan kira. Tuan-tuan, nampak macam kontradiktif, makna dia berlawanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memprotes orang yang bersuara kuat di dalam masjid. Kalau hadis yang pertama Ka'ab bin Malik tu, Nabi tidak marah, cuma Nabi kata potong hutang. Baginda hanya menyuruh Ka'ab memotong hutangnya sebanyak 50%, separuh. Padahal baginda tidak pernah menunda penjelasan ketika penjelasan itu benar-benar diperlukan. Kalau benda itu perlu dijelaskan oleh Nabi, ini haram ni, pasti Nabi akan kata tak boleh ni. Nah, tuan-tuan, tapi dalam hadis itu Nabi tidak menunjukkan bahawa Nabi tuan-tuan ni marah secara tegas. Nah, sementara Umar nampak tidak menyukai orang yang bersuara kuat di dalam masjid. Umar sendiri tidak mungkin mengingkari sesuatu tanpa ada dalil yang diketahuinya. Ini sama dengan hadis marfu' yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tengok kepada perbuatan Umar, seolah-olah Umar sangat membenci perbuatan tersebut. Nah, jadi tuan-tuan, sehingga Nabi Umar kata, kalau kamu ni orang sini, aku belasah. Nah, aku ambil tindakan lah. Tapi sebab kamu bukan orang sini, mungkin tak biasa dengan sini tu. Jadi Umar bagi consider. Jadi kalau perbuatan Nabi memang jadi ikutan kita lah, wajib bagi kita ikut Nabi. Selain daripada perbuatan Nabi juga, tuan-tuan, kita juga dianjurkan tuan-tuan untuk mengikuti perbuatan sahabat Nabi. Lebih-lebih lagi sahabat dari kalangan Khulafa Ar-Rasyidin. Macam Umar ni Khulafa Ar-Rasyidin. Betul tak, tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, silang jamaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan, kita tengok lagi, tuan-tuan. Barangkali hal ini menguatkan pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayatnya yang membezakan antara bersuara kuat untuk kepentingan ilmu. Ini pandangan yang Imam Malik keluarkan. Ijtihad dia kata, kalau yang dikatakan suara kuat tu untuk kepentingan ilmu, untuk kebajikan dan sesuatu yang memang harus disuarakan dengan kuat, maka ini dibolehkan. Tak apa. Kalau nak mengajar ke apa, tuan-tuan, kalau suara
kuat tak apa. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau orang mengajar slow, relax. Betul tak tuan-tuan? Tidur. Betul tak tuan-tuan? Nah, samalah juga dengan khutbah. Betul tak tuan-tuan? Kalau suara perlahan je. Yang suara kuat pun tidur juga tuan-tuan. Tuan-tuan sidang jamaah rahmat. Okey tuan-tuan, ini dibolehkan. Ini boleh dilakukan dengan bersuara kuat yang tidak ada gunanya. Kalau suara kuat yang tidak ada gunanya, ini tidak dibolehkan. Macam tuan-tuan duduk sembang, tuan-tuan duduk cakap sembang yang tak ada faedah. Jadi tuan-tuan, itu tidak dibenarkan. Itu pandangan Imam Malik rahimahullah. Itu tuan-tuan ni, dan itu juga pandangan lebih kurang sama oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ambil pandangan Imam Malik itu, dia masukkan dalam kitab dia Fathul Bari. Sebagai peringatan tuan-tuan ni, komiti fatwa menyatakan meminta-minta adalah perbuatan haram, baik di dalam maupun di luar masjid, kecuali dalam keadaan darurat. Jika seseorang dalam keadaan darurat dan tidak ada sesuatu yang boleh menghilangkan kesukarannya, maka dia boleh sahaja meminta-minta di dalam masjid, asalkan tidak melangkahi leher para jemaah, tidak berbohong dalam menceritakan keadaan dirinya. Mampet tuan-tuan, kan datang masjid pakai kopiah. Nah, ada setengah tu yang simpan janggut. Tuan-tuan duk minta sebab berbohong nak beli barang tuan-tuan. Benar? Katakanlah apa nama, dia kata bini apa kat rumah tak ada makanan, tak ada beras. Jadi tuan-tuan, sebenarnya duit nak beli barang, menipu tuan-tuan. Tidak melakukannya secara demonstratif, secara apa nama, tunjuk perasaan. Mana dia orang pakar macam ini, tengok orang viral kan tentang apa nama, seorang perempuan mengamuk, kereta dia nak kena tarik. Kita tengok tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, mungkin dia ada tekanan perasaan sehingga mengganggu para jemaah. Misalnya mencela orang yang sedang berzikir, meminta-minta sewaktu khatib menyampaikan khutbah. Ayat ni yang pandangan apa nama daripada mufti. Dia kata waktu khutbah tidak ada tabung lagi. Macam masjid ni meminta-minta waktu khutbah. Itu fatwa dia, tak ada. Tapi saya pergi tazkirah Jumaat di Masjid An-Najih tadi, ada tengah khutbah masih lagi dibuat. Sebab dia punya pengurusi power tu. Atau sewaktu para jemaah sedang mendengar ceramah, duk tengah dengar ceramah, mari duk minta-minta, minta hutang ke, minta derma ke, apa namalah tuan-tuan. Atau tindakan lain yang boleh mengganggu kekhusyukan ibadah mereka. Jadi salah satu benda yang perlu kita ambil perhatian dalam masjid ni, kita tak boleh buat sesuatu yang sampai tahap mengganggu jemaah. Itu tuan-tuan, termasuklah meminta ataupun minta hutang tadi tuan-tuan. Mana dia kesimpulannya tuan-tuan, jangan ganggu jemaah. Abu Daud di dalam kitab sunannya, Sunan Abu Daud, meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Dia berkata, Rasulullah SAW bertanya, adakah di antara kamu yang sudah memberi makan orang miskin hari ini? Kemudian dijawab oleh Abu Bakar, aku pun masuk ke dalam masjid, lalu tiba-tiba aku bertemu dengan seorang pengemis yang sedang meminta-minta. Lalu aku menemui secebis roti di hadapan Abdurrahman dan aku pun mengambilnya, lalu aku berikan kepada. Ini yang dibuat oleh Abdurrahman tuan-tuan bin Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, anak kepada Abu Bakar. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Jadi Abdurrahman ni dia ikut macam bapak dia tuan-tuan.
Ayah dia Abu Bakar ni tuan-tuan, dia suka tuan-tuan pagi-pagi Nabi tanyakan 4 soalan tu. Siapa pada hari ni berpuasa sunat? Abu Bakar jawab. Siapa pada hari ni bagi makan pada orang miskin? Juga Abu Bakar jawab, saya ya Rasulullah. Siapa yang ziarah orang sakit? Juga Abu Bakar jawab, saya. Siapa yang ziarah orang mati, jenazah? Juga dijawab oleh Abu Bakar. Tuan-tuan, 4 amalan ni Nabi kata kalau cukup pada satu orang pada satu hari, maka dia akan masuk syurga. Puasa sunat, jamu orang makan, orang miskin. Tuan-tuan, ziarah orang sakit, kemudian tuan-tuan ni ziarah orang mati. Tuan-tuan menyebabkan dia akan masuk syurga. Jadi Abu Bakar tuan-tuan ni bila ditanyakan siapa yang beri makan pada orang miskin hari ini, Abu Bakar tuan-tuan ni. Dan begitulah juga yang dibuat oleh anak dia Abdul Rahman. Al-Munziri mengatakan bahawa hadis yang senada yang sama juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahih dia dan Imam An-Nasai di dalam kitab Sunan An-Nasai daripada Abi Hazim Salman Al-Ashja'i, itu periwayat hadis tersebut. Hadis ini menunjukkan bolehnya bersedekah di dalam masjid. Hadis ini menunjukkan kepada kita boleh kita bersedekah di dalam masjid dan boleh meminta-minta sewaktu memerlukan. Darurah maknanya ketika bersangatan perlu pada benda tu, maka hukum dia harus. Tapi kalau tak berapa perlu, tak perlu meminta-minta dalam masjid. Kalau sangat perlu, hukum dia harus tuan-tuan. Kebulu sangat dah nak makan tuan-tuan, lapar, maka boleh tuan-tuan. Sedangkan apabila tidak dalam keadaan memerlukan darurah tadi, ataupun berlakunya berbohong mengenai keadaan dirinya, macam makpet saya kata tadi, ataupun merugikan orang lain, menyusahkan orang lain, maka ataupun mengganggu orang lain, maka yang bersangkutan tidak boleh meminta-minta. Ini tuan-tuan yang disebutkan dalam fatwa tuan-tuan. Tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, tengoklah keperluan tuan-tuan sebab kadang-kadang ada yang kita boleh tengoklah dalam masjid meminta-minta, maka tuan-tuan tengok keadaan. Kalau sangat perlu, maka dibolehkan. Kalau tak perlu, tidak bersangatan perlu, maka tidak dibenarkan. Boleh tuan-tuan? Ada soalan? Tak ada? Bagus. Haji Muni ada soalan? Tak ada? Belum lagi Kita masuk yang ke-14. Jadi tuan-tuan ni bersuara kuat yang tidak perlu dilarang di dalam masjid. Yang ke-14, larangan menyilangkan jari jemari sewaktu pergi ke masjid sebelum solat. Tuan-tuan, berkaitan dengan menyilang ni, ada yang mengertikan menunjukkan seseorang itu malas. Ini silang. Betul tak? Tuan-tuan, ada yang menyebutkan bahawa dilarang menyilang itu yang menunjukkan bahawa kemalasan tuan-tuan. Ada satu yang disebutkan. Cuma kita baca apa yang ada dalam buku ni tuan-tuan. Diriwayat daripada Nabi bahawa Nabi SAW pernah menyilangkan jari jemarinya lebih daripada sekali di dalam maupun di luar masjid. Ini menunjukkan bahawa menyilangkan jari jemari itu dibenarkan secara mutlak, tidak terbatas. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, terikut tuan-tuan, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka asabi'a. Ini dalil yang menunjukkan bahawa Nabi menyilang jari jemari dia. Nabi kata apa? Sesungguhnya orang mukmin dengan mukmin yang lain adalah ibarat bagi mukmin yang lain ibarat
bangunan yang saling kuat menguatkan antara satu sama lain. Kalbunian ni makna dia seperti batu bata. Kan kita nak buat bangunan kan batu bata, tapi yang ni bukan batu bata ni. Ini yang jadi bing kan. Yang jadi bing, yang jadi buat batu bata macam rumah tu kan. Kita susun sampailah boleh jadi dinding. Betul tak? Jadi Nabi kata orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti batu bata, saling kuat menguatkan antara satu sama lain sehingga terbentuk satu bangunan. Tuan-tuan, baginda mengumpamakan seperti ni. Nabi buat aja ni. Mana dia saling kuat menguatkan antara satu sama lain. Mana dia bersilang apa nama tu, susunan. Itu Nabi menyilangkan jari. Nabi tunjukkan contoh, maka Nabi menyilangkan jari. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bercerita tentang peristiwa lupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam solat dikatakan, tentang fa shalla bina raka'ataini thumma sallama faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid fattaka'a 'alaiha ka'annahu ghasban wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka baina asabi'ihi wa wada'a khuddahu al-ayman 'ala dhahri kaffihi al-yusra. Baginda bila dia solat, solat dikatakan solat asar. Baginda solat bersama kami sebanyak 2 rakaat lalu salam. Nabi solat, katanya solat asar. Kemudian baginda berdiri pada kayu yang panjang di masjid dan baginda pun bersandar padanya. Tuan-tuan, Nabi, tak silap saya dalam riwayat lain menyebutkan Nabi solat asar 2 rakaat. Lepas 2 rakaat Nabi salam. Lepas salam Nabi tu bangun, pergi duduk dekat ada tempat sandaran, ada kayu. Mana dia Nabi bergerak dah pergi nanti. Baginda nampak seolah-olah sedang marah. Baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri dan menyilang jari jemari, serta meletakkan pipi kanannya di atas panggung telapak tangannya. Nabi buat dia. Jadi tuan-tuan, ini dalam hadis riwayat Bukhari. Sementara itu ada juga riwayat yang menyebutkan bahawa baginda melarang menyilangkan jari jemari. Bagi tuan-tuan, sebelum kita masuk larangan ini, tadi hadis yang menyebutkan tentang Nabi buat menyilang. Cuma saya nak terangkan sikit pasal apa nama hadis yang Nabi solat yang 2 rakaat. Lepas Nabi duduk situ, sahabat pergi dekat Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wahyu baru ke? Nah, sebab sahabat mesti akan ikut Nabi. Nabi sembahyang 2 rakaat, dia orang pun akan sembahyang 2 rakaat. Kalau kita sini tuan-tuan, katakanlah sembahyang asar, imam 2 rakaat dia salam, boleh tak kita ikut? Kenapa tak boleh? Sedangkan tuan-tuan masa takbiratul ihram kan makmuman, tuan-tuan niat ikut imam, sepatutnya tuan-tuan boleh ikut. Itu tak boleh. Dan kita niat makmuman kan. Jadi tuan-tuan, dia ada dua pendapat. Pendapat banyak tuan-tuan, tetapi pendapat yang lebih kuat jangan ikut. Sebab kita tahu dia tak betul. Tapi kalau tuan-tuan berada dengan, katakanlah tuan-tuan masuk masjid ataupun RNR, tuan-tuan yang perjalanan tuan-tuan tidak mengharuskan qasar, kita sampai 2 marhalah tuan-tuan. Tapi ada satu orang yang masuk sekali dengan tuan-tuan, dia diharuskan qasar. Mana dia nak solat qasar jamak lah sekali lah. 2 orang. Jadi tuan-tuan,
Bila dua orang macam tu, tuan-tuan nak berjamaah, maka tuan-tuan yang lebih afdal untuk jadi imam agak-agak tuan-tuan siapa? Yang empat. Ada pendapat yang lain. Hantar kata apa? Macam hantar tengah mana je. Dia yang kata empat, anak tak bagi jawapan lagi. Hantar kata yang imam qasar, yang lebih afdal jadi imam. Orang lain tak tahu. Tunggu jawapannya lah. Tuan-tuan, jawapan yang lebih afdal jadi imam ialah yang qasar. Sebab orang yang bermusafir ni, dia sangat dianjurkan untuk solat secara qasar. Sebab itu disebutkan dalam hadis Nabi, hadiah daripada Allah. Maka dia sangat dianjurkan untuk qasar. Tuan-tuan, maka tuan-tuan, bila dua tu, maka didahulukan yang qasar itu jadi imam. Bila dia jadi imam, dia habis 2 rakaat, dia salam. Kita yang tidak bermukim ni, kita tidak musafir, maka kita kena bangkit untuk 2 rakaat. Itu lebih afdal. Tapi katakanlah bagi orang bermusafir, dia singgah-singgah dekat masjid baru semayang, katakanlah zuhur kan, dia tak berapa ramai, jumlah dia tak berapa ramai. Katakanlah 2 orang. Nah, kalau 3 orang boleh dah nak buat, 2 orang pun senang boleh. Tapi waktu tu sangat dianjurkan dia menyertai solat fardu secara berjamaah dengan imam yang bermukim. Tapi cara dia macam mana? Dia kena niat tamat. Walaupun waktu tu dia sangat dianjurkan untuk itu, tapi sebab dia nak dapatkan pahala berjamaah, waktu tu dia niat. Sebab dia bagi orang bermusafir, dia tidak boleh ikut. Dia boleh, tapi dia waktu dia nak ikut imam yang tamam, dia kena niat tamam juga. Dia tak boleh, dia nak niat qasar. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan sekalian yang mohon rahmat. Apa saya nak sebut tadi? Solat Nabi yang 2 tadi lah. Bila Nabi solat 2 rakaat, maka Nabi duduk situ. Nabi nampak macam nak marah. Sahabat tanya lah, ya Rasulullah, wahyu baru. Sebab solat 2 rakaat. Nabi kata kenapa? Tadi solat 2 rakaat. Tuan-tuan, dalam hadis tu Nabi terus mendatangi tempat imam dan Nabi terus solat, tambah lagi 2 rakaat. Imam makmum pun ikut sekali 2 rakaat je kan. Jadi tuan-tuan, boleh. Katakanlah tuan-tuan solat, tuan-tuan rasa nak tegur, rasa takut kita tak betul, tapi dia rasa macam isyak 3 rakaat ni. Tapi waktu semayang nak tanya member tak boleh. Jadi kita tunggu habis semayang. Habis semayang ni 3 tadi kan. Saya pun rasa 3. Tanya imam tadi 3. Dia pun terus bangkit. Imam jangan banyak ya kau ni. Kau ni janganlah ada cerita pelik-pelik. Ada pelik pula. Dah. Kalau ada orang kata 3 tadi imam, terus dia bangun. Jadi makmum pun ikut bangun sekali. Katakanlah kita solat, katakanlah tadi berapa solat? 4 solat tadi lah. Ini yang berlaku di satu masjid tuan-tuan. Member saya tanya, tuan-tuan, dia solat beberapa solat juga tuan-tuan, solat isyak. Imam solat 3 rakaat. Rakaat ketiga dia duduk tahiyat akhir. Tapi dalam jumlah yang begitu ramai itu, tak ada seorang pun yang berani tegur. Yang kawan tadi yang tanya saya tadi, dia kata, aku duduk hujung.
Habis tu hujung dalam nak tegur hujung ni. Lepas tu macam mana? Aku ikut jalan tu. Nah, tuan-tuan, kalau kita yakin salah imam, tegur tuan-tuan. Tegur. Cuma saja imam ni dia ada kuasa autoriti, kuasa veto. Dia nak ikut ke tak nak ikut, dia punya kuasa. Tapi kalau tuan-tuan tegur, dia tak ikut, tuan-tuan boleh rampas kuasa. Tapi jangan orang rampas lah. Orang akan memperokok, buat parti baru. Nama dia parti reformasi apa benda? Azmin Ali dengan Rafidah apa nama Rafidah? Suraidah buat. Ada siapa sebut dengan saya tadi? Tuan-tuan. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmatullah. Jadi tuan-tuan, kalau kita yakin, kita duduk kat mana pun dalam masjid, kata kalau hujung Subhanallah, kalau rasa tak kena sebut. Tapi imam mungkin dia kalau sekali kita sebut tidak ada perubahan, sebut sekali lagi Subhanallah. Tapi sebenarnya betul tu kita yang salah. Saya kena sekali. Saya jadi imam masa bulan Ramadan. Semai Isyak. Kita pun sebenarnya was-was juga, tapi tak apalah, kalau salah ada orang tegur, kita kata tak. Kita pun duduk tayak akhir. Subhanallah, kita bangun terus buat kita betul. Apa nama dana dua kan. Jadi dengar orang kata sebut subhanallah, kita bang Allahu Akbar. Jadi makmum pakai 5 rakaat semayang. Lepas tu lepas habis apa, kita sujud sahwi apa nama salam kan. Orang kata ustaz tadi 5 rakaat lah. Iya ke? Lepas tu siapa yang tegur tadi? Jadi 5 rakaat. Tuan-tuan, tak ada masalah. Tak payah nak ulang-ulang. Macam yang berlaku dekat masjid tu, seorang pun tak ada tegur. Syaitan punya power tuan-tuan, beberapa soft apa nama jemaah, dan soft dia agak panjang tuan-tuan, 3 kali ke 4 kali ni tuan-tuan tuan-tuan, seorang pun syaitan boleh menguasai. Jangan tegur, kau pun belum tentu lagi betul ni. Tuan-tuan, semua tak ada tegur. Ustaz yang mengajar malam tu pun tak tegur juga tuan-tuan. Lalas sekali dalam habis sembahyang tu ada permintaan buat solat hajat. Imam terus sembahyang hajat. Kita sembahyang hajat tak ada orang nak tegur lagi. Patutnya ada imam tadi 3. Walaupun dah salam, tadi 3. Patutnya imam. Jadi dah bila sembahyang hajat dah, lepas daripada tu baru pakak tu saya tadi 3 lah imam. Betul? Sembahyang semula lah. Tadi dah sembahyang hajat apa pula. Patutnya sembahyang fardu, sembahyang sunat kita tak boleh lakukan selagi solat fardu kita tidak laksanakan. Tapi dah sembahyang hajat lah. Sebab yang tadi salah sembahyang semula tuan. Syaitan dia nak kita lagi. Bila kita banyak sembahyang ni, dalam sekali kita rasa letih, dalam fed up. Sebab tu dia buat kita was-was. Was-was ni menyebabkan kita rasa penat lah, rasa letih. Dalam sekali tak payah solat. Tapi cara yang Nabi ajar cukup cantik. Walaupun salah, dimaafkan. Macam cakap tu, tuan-tuan ni dimaafkan dalam dalam kadar bilangan percakapan tidak terlalu lama. Imam tadi tak cukup 1 rakaat. Imam terus bangun, tak payah banyak cakap. Ni duk soal. Oh biar betul. Jadi tuan-tuan tuan-tuan sidangnya Allah ajar. Okey tuan-tuan, itu hadis yang berkaitan dengan ini. Ada yang mengatakan 1 rakaat, Nabi solat asar 3 rakaat. Tuan-tuan dalam hadis ni 2 rakaat. Dikosarkan, macam dikosarkan.
Ya. Dia jangan lebih percakapan, jangan lebih. Kalau Arab dia kata 6 patah perkataan. Maknanya kalau kita sekarang ni jangan terlalu lama. Mana dia lepas salam ni tegur-tegur lah. Mana dia solat ni tadi 1 rakaat tadi. Tegur dia bang. Itu tak lama. Dan nama macam tadi dah diselangi dengan apa nama. Tapi dalam hadis Nabi tadi kalau kira lama. Nabi sanda itu lama. Tapi ada pandangan tu dia kata walaupun Nabi agak lama, kita bagi kita ni jangan terlalu lama. Kenapa ni? Khusyuk tak ada. Jadi tuan-tuan tuan-tuan yakin lah. Jangan berasa. Kena yakin pada ini hadis Nabi yang kita belajar ni tuan-tuan. Yakin pada perbuatan. Sementara itu ada juga riwayat yang menyebutkan bahawa baginda melarang menyilang jari jemari. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ikut tuan-tuan, idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja amidan ila al-masjid fala yushabbikanna yadayhi fa innahu fi shalah. Apabila salah seorang di antara kamu berwudu, lalu dia memperelokkan wudunya, kemudian keluar dengan tujuan ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyilang jari jemarinya, kerana sesungguhnya dia sedang berada di dalam solat. Ini hadis riwayat. Cara berkomprominya, mengkompromikannya antara dua hadis tadi, pertama ada Nabi buat dan yang keduanya Nabi larang, dengan mengatakan bahawa larangan menyilangkan jari jemari berlaku sebelum solat. Ini kerana orang yang bermaksud pergi ke masjid, statusnya, hukumnya sama dengan orang yang sedang solat. Sedangkan sesudah solat, statusnya, hukumnya sama dengan orang yang pergi meninggalkan solat. Selesai balik lah. Jadi yang selepas solat ni, tuan-tuan dibolehkan menyilang jari jemari. Semasa sebelum solat dilarang menyilang jari jemari. Okey tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya hikmah daripada larangan ini, wallahu a'lam. Kita tak tahu. Habis itu tuan-tuan, tajuk yang ke-15. Boleh membicarakan masalah dunia yang mubah yang diharuskan di dalam masjid. Dulu tuan-tuan pernah dengar, siapa cakap bukan urusan agama dalam masjid, maka tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Betul tak? Cerita pasal bola. Liverpool lawan Manchester United dalam masjid. Ada kaitan dengan agama. Dengan bercerita pasal bola bertambah iman kita. Ada tak? Cerita pasal bola, iman kita bertambah. Tak ada kan, betul tak? Mana dia itu benda yang masalah dunia. Seseorang boleh bercakap dengan kawannya mengenai masalah-masalah dunia yang harus di dalam masjid. Tidak ada dosa dalam hal ini. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah melakukannya dan para sahabat pun suka bercengkerama. Cengkerama dua lah. Di dalam masjid, sementara baginda ada bersama mereka dan membiarkan hal itu terjadi. Ini menunjukkan bahawa hal itu boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia menyebutkan uqimatis salatu wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan fi janibil masjid fama qama ila salat hatta nama qaum. Iqamah salat sudah dikumandangkan sementara Nabi sedang berbicara empat mata dengan seseorang di penjuru masjid. Kemudian baginda tidak bangkit ke tempat solat sehinggalah orang ramai tertidur. Mana dia tempoh komat dengan melaksanakan solat itu kata ni agak lama sampai tahap sahabat tertidur. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah, yang menunjukkan bahawa Nabi cakap dengan seseorang itu berkaitan dengan perkara tuan-tuan duniawi. Okey tuan-tuan, itu dalil yang pertama yang kata boleh. Simak bin Harb pernah bertanya kepada Jabir bin Samurah. Samurah tu tuan-tuan. Apakah kamu dahulu suka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jabir menjawab, ya. Beliau baginda seringkali tidak bangkit daripada tempat solat yang baginda gunakan untuk solat subuh hingga matahari terbit. Kemudian ketika matahari sudah terbit, maka baginda pun bangkit. Sementara para sahabat sedang bercengkerama dan menguluk-uluk, bergurau senda tuan-tuan, berkaitan dengan perkara jahiliah, sehingga mereka pun ketawa dan baginda tersenyum. Ini dalil yang menunjukkan sahabat buat benda tu Nabi tak larang. Nabi tak larang. Akan tetapi sewaktu membicarakan masalah-masalah dunia di dalam masjid, ada beberapa perkara yang sepatutnya diperhatikan. Ini kita ambil perhatian tuan-tuan. Hukum cerita benda yang tidak ada kaitan dengan agama boleh tuan-tuan. Cuma ini syarat dia. Hendaklah tidak mengganggu orang ramai di sekitarnya yang sedang solat ataupun sedang membaca Quran ataupun sedang menuntut ilmu. Majlis-majlis ilmu tidak terganggu. Orang sedang solat tidak terganggu dengan sebab itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah tidak menjadi tradisi. Selalu je cerita benda-benda dunia. Sekali-sekala Yang ketiga, hendaklah dihindari ucapan-ucapan ataupun tindakan-tindakan yang diharamkan. Benda-benda yang haram, ucapan yang haram, tentang perbuatan yang haram, itu dilarang. Sebut perkataan gila ke, babi ke, ini budak-budak bercakap kan kadang-kadang suka guna perkataan itu lah. Suka sebut pada kawan ni bukan macam tu lah, bodoh. Dan sebut bodoh, babi, gila, nanti tu pelantar lah, nanti. Itu yang pokok kita lah ni, wangan supuk babi. Sebab tu doa tu supuk babi, wangan supuk babi. Tuan-tuan, wangan supuk binatang. Bodoh, tak cerdik kan? Sebab apa dia sebut bodoh? Sama-sama kita dia sebut bodoh. Lagi satu lagi apa? Gila. Tuan-tuan, kalau ada pakar-pakar tegur lah tuan-tuan. Hendaklah perbincangan itu sedikit dan tidak banyak. Yang dikatakan harus itu cerita, tuan-tuan, sepanjang cerita itu tak ada. Semua duniawi belaka. Jadi tuan-tuan, itu syarat. Kalau ada yang ni, bolehlah. Tapi kalau bertentangan dengan 4 syarat ni, maka tuan-tuan elakkan. Kemudian tajuk yang ke-16, boleh makan minum di dalam masjid. Kalau tak ada tempat lain,
Kalau tuan-tuan ada tempat yang disediakan, itu lebih bagus. Tapi kalau tak ada, boleh tak? Jadi kita bincang pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Aqimus shalah.